bantu janda ni, ya patut bagi bantuan. Apa yang patut bagi bantuan? Pak Si ada tabung dia, apa lagi badan-badan ada tabung dia, kita bantu. Bantu kalau yang laki-laki ni dia boleh ambil janda tu tambah kota dia. Kalau isteri dia izin. Kalau tak izin jangan hak mengkelai tajuk tu pula. Wa yamshi ma'al armalah wa zawil ubudiyah. Nabi menyantuni janda-janda dan hamba sahaya. Ke atas, ke bawah, ke tepi, ke kanan. Nabi orang yang beralih keliling, patut bantu siapa, patut tolong siapa, patut doa siapa. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridah. Beliau tidak takut kepada raja-raja. Beliau marah kerana Allah Ta'ala dan ridha kerana Allah Ta'ala. Nabi tak takut. Dakwah Nabi sampai daripada orang bawah sampai kepada penguasa. Raja-raja sekitar Jazirah Arab, Iran, Parsi, Rom, semua surat Nabi hantar. Dakwah dia dari orang bawah sampai kepada pihak penguasa, tak takut. Dan Nabi marah kerana Allah. Marah kerana Allah Ta'ala, bukan marah kerana nafsu. Ridha pun kerana Allah. Kalau orang pemain dengan hukum, petikai hukum, Nabi marah. Satu hari ada kes seorang perempuan, anak orang besar. Anak orang besar lah. Kalau lah anak orang besar-besar, Tan Sri, Datuk Sri apa ni, curi. Bila kes ni curi, ya, hukum Islam kena potong tangan hudud jika sabit kesalahan. Bukan sah kata curi potong tangan. Ada dia punya cara dia lagi. Bila sampai kes ni dibincang, sahabat-sahabat, orang sahabat ni bincang, kalau boleh tertutup fail lah, saya nak orang besar. Mai kita macam mana nak bagi kes ni tutup ataupun sengap bah. Bincang-bincang, kita ni kena hantar wakil pergi jumpa Nabi. Siapa dia? Depa cadang, iaitu Usamah bin Zaid. Bukan Usamah Ladin, tuan-tuan. Usamah bin Zaid. Pasal apa yang cadang Usamah? Usamah ni pasal pak dia ni anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Memang orang dekat dengan Nabi. Usamah pun orang yang dekat dengan Nabi. Usamah dah kawan-kawan cadang dia pun pergi bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ni kes nak minta korang. Lalu Nabi himpun semua sahabat, buat penerangan, buat ceramah bagi faham betul-betul, panggil semua. Masa Nabi bangun berkhutbah dengan muka merah padam. Nabi kata umat dulu rosak pasal ni. Pasal kalau anak bilih curi, orang kampung curi, legal ambil lubang cacing. Kalau orang besar curi, mereka buat sengap. Umat dulu boleh rosak pasal ni. Nabi marah sungguh. Ceramah dalam muka yang merah padam. Tapi kalau orang buat dekat dia, Nabi tak marah. Kan kita dengar cerita ni ulangan balik saja. Pernah Nabi dilontar dengan najis, buat macam-macam kat Nabi. Nabi tak marah pasal kena batang tubuh Nabi. Hak tadi marah pasal agama mereka ceroboh. Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah kaumku kerana mereka tak tahu. Tuan-tuan, jadi marah pun kerana Allah, suka pun kerana Allah. Kita marah kerana nafsu, suka pun kerana nafsu. Hal ini nak kena buang. Ubah marah kerana Allah. Jadi jangan sampai tak marah. Dia anak dia tak sembahyang pun tak marah. Anak dia tak mengaji pun dia tak marah. Atau marah kerana Allah. Ada peraturan yang Allah atur, yang Allah tetap. Bila kena marah, bila tak boleh marah. Tuan, cakap pun ada masa tak boleh, ada masa kena. Kita ni, dia tu bagus, tak kata apa. Warak sungguh Pak Long, tak kata apa. Tak kata apa tu pasal penakut. Masa kata kena kata.
Tapi masa diam kena diam. Jangan rajin lebih. Khutbah kena diam. Dengar. Masa bercakap kena bercakap. La yambaghi lil alimi ay yaskuta al ilmi. Tak patut orang yang reti diam daripada ilmunya. Orang yang reti kena sampai ilmu. Wala yambaghi lil jahili an yaskuta ala jahli. Tak patut orang yang jahil itu duk jahil terus menerus. Jadi masa kita kena bercakap, kena bercakap. Lagi kita sambung berzanji ni, apa kata Imam berzanji? Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu zahri. Beliau berjalan di belakang sahabat-sahabatnya dan berkata, kosongkanlah di belakangku tempat untuk malaikat rohaniah. Nabi ini berjalan dengan sahabat-sahabat dan banyak masa Nabi berjalan belakang. Nabi berjalan belakang pasal apa? Di belakang Nabi itu ada lagi para malaikat. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahdah. Beliau menunggang unta, kuda, bagal dan kaldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Tuan-tuan, selama ni kita tahu kenderaan kita ya. Saya dulu naik kancil, lah naik rusa, kuda sekala. Nabi biasa naik kenderaan apa? Yarkabul ba'ir. Nabi biasa naik unta, naik kuda, naik bagal, naik kaldai. Apa yang nak sebut sini? Makna Nabi ni orang yang simple. Apa saja yang ada. Taklah banyak protokol sangat. Ada hari itu wira, naiklah wira. Hari itu wira pun tak ada, proton pun tak ada Honda Kapcai. Naiklah Honda Kapcai. Simpelnya hidup Nabi. Semua yang naik tadi ni, ba'dul muluki ilaihi ahdah, dihadiah. Nabi SAW dia terima hadiah. Dan Nabi tak terima sedekah. Ini antara ciri-ciri yang ada pada Nabi itu. Dia boleh terima hadiah dan tidak terima sedekah. Nabi simple, tuan-tuan. Tak apa kalut sangat. Begitu juga bab makan minum. Makan minum ni apa yang ada seadanya. Menu tu ikut tak apalah, mana ada lah. Kita hak ni yang jadi masalah. Makan tiap-tiap hari nak kira makan ya. Makan mau sedap. Tapi ibadah kuih lekeh. Masya Allah, Nabi ibadah dia hebat. Makan ni apa yang ada? Bukan salah makan sedap. Sesekali makanlah udang galah. Bukan tiap-tiap hari makan udang kepai. Udang galah makan. Tapi jangan tiap-tiap hari udang galah. Tuan-tuan, makan jadi agenda utama. Kalau masak gulai kena rempah cap O. Hari tu O tak ada, pakai rempah cap K pun tak apalah. Campur dah jadi KO ha? Ataupun okey, tak ada apa. Sampai bab makan ni, wa ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk mengurangi rasa lapar, padahal beliau telah dianugerahi segala kunci kekayaan bumi. Tuan-tuan, Nabi yang kita raih, yang kita sambut maulid ni, Nabi lapar, tuan-tuan. Kita kenyang dah. Ada kawan kita ni waktu ni 3 kali makan ni. Dengan roti Bengali, roti Arab, roti Melayu. Habis dia ambil ke dia. Nabi ya'sibu, ikat perut. Tuan-tuan, satu hari malam tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar keluar ikut jalan. Duk melilau. Waktu tu waktu dalam rumah, tapi mereka duk melilau. Dalam riwayat kata malas, lepas tu siang. Duk jalan ikut jalan.
Lalu Nabi tengok mereka dua. Hai, duk buat apa waktu ni? Waktu tu bukan waktu duk berjalan. Duk berjalan dua-dua orang, Nabi jumpa, duk berjalan buat apa ni? Lalu Abu Bakar dengan Umar jawab serentak, Al-ju' lapang ya Rasulullah. Kami ni lapang. Oi, Nabi kata aku pun lapang apa? Lapang juga. Kita lah kalau lapang, jom, tentu kedai banyak. Kedai pokok pisang ada, kedai pokok nyok ada. Banyak kedai keliling, masa tu mana ada kedai. Bila kata lapar, Abu Bakar pun kata lapar, Umar pun kata lapar, Nabi pun kata, hampa dua serupa dengan aku pun lapar. Lah ni kita buat macam mana? Nabi kata, jom kita pergi rumah sahabat kita. Al-Ansari, seorang Ansar. Kalau biasanya dia ni, kalau kita pergi, dia faham. Apa yang ada, dia buat keluar. Pilah tiga orang, pi tuan rumah pula tak ada, tuan-tuan. Harap-harap nak makan tentu tuan rumah tak ada. Bila tak ada, isteri dia ada. Tanya mana pi Pak Long ni? Kita kata Pak Long lah. Pak Long pi mana? Pak Long tak tahu pi belakang kot. Masa kata Pak Long pi belakang duk tanya, cuih timbul balik orang tua tu. Sahabat Al-Ansari tadi. Bila tengok yang mai rumah dia Nabi, Abu Bakar dan Umar. Allah tuan-tuan, tiga ni hebat. Kan mudah nak mai sekali ni. Kadang-kadang jemput pun ada kawan ni uzak, ni mai sekali. Dia pun tak tanya banyak. Cerita dalam hadis dalam Riyadhus Salihin ada. Terus dia pergi ambil satu gugusan buah tamar, buah rutab, buah busrin, buah kurma, hak masak, hak mengapuk, hak putih, hak keluar semua. Lepas tu dia kata sila makan. Abu Bakar lapang, sila makan. Tengah-tengah duk makan, sahabat ni buat keluar pisau. Bukan hak mengamuk beroni tuan-tuan. Buat keluar pisau nak pergi sembelih kambing. Pergi sembelih kambing, masak kari jamu lagi. Sampai Nabi dan Abu Bakar, Umar semua kenyang. Lepas kenyang, Nabi buat kuliah pendek. Kuliah Nabi apa? Ingat tak tadi kita mai? Ingat. Mai tadi macam mana? Mai tadi kita lapar. La kita kenyang. Ingat nah. Kenyang ni nikmat. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Pasti Allah Taala tanya daripada nikmat yang aku beri. Tu Nabi kita kenyang kira belahak gelak besar tak peringat lepas kenyang akhirat ada. Akhirat Allah Ta'ala nak tanya, la tus'alunna yawma izin anin na'im. Nikmat yang kita dapat tuan-tuan, nikmat ni macam-macam. Nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat harta, nikmat duit, nikmat yang orang kesian belah kat kita tu pun nikmat. Semua ni Allah Ta'ala nak tanya. Nabi yang kita sambut tuan-tuan, ya'asibu ala batil hajar, ikat perut. Pasal apa ikat perut? Pasal lapar. Pasal lapar. Sekali cerita dalam peristiwa peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni perang yang gali parit. Idea daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Bila gali-gali parit sampai satu tempat batu besar, sahabat tak boleh tak payah. Tak payah tu pertama pasal batu besar, yang kedua pasal lapang. Lalu pergi report kat Nabi. Nabi gotong royong sama tuan-tuan ni. Nabi yang kita raih hari ni, kita cerita Nabi ni, dia pun buat gotong royong. Nabi ambil cangkui, katok batu tu pecah. Sahabat lain try dah dengan cangkui dengan dajil apa buat semua orang, tak boleh. Lepas tu bila pecah, masa Nabi duk hayun angkat tangan tu, sahabat tengok di perut Nabi ikat ada batu. Seorang sahabat Nabi yang nama Jabir, dia tengok batu ikat di perut Nabi tak sampai hati dia. Pergi bisik kat Nabi, ya Rasulullah, minta izin nak balik Sat. Nak balik Sat. Nabi kata sila. Jabir tadi pun balik pergi rumah dia. Ya, sila, ada pengumuman. Ya, sila.
Lupa tuan-tuan mana tu? Ya? Okey, Jabir tadi minta izin, lalu ya Rasul nak balik rumah. Balik-balik rumah tanya orang perempuan dia ada apa? Ada apa kita nak jamu Nabi ni? Aku tak sampai hati sungguh. Tengok Nabi ikat dengan batu. Isteri dia kata tak ada apa. Ada pun kalau ada tu anak kambing lah kot. Anak kambing yang kecil moneh tu ya ada hak tu. Anak kambing pun anak kambing, hak tu yang ada. Dia pun sembelih kambing, lapah pesiang pincang mah. Lepas tu ada sikit tepung, isteri dia ada uli tepung. Siap dah masak, pi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ada lagi sikit makan. Saya ada buat sedikit makanan. Tu'ayyimun, bahasa Arab kata. Buat makan sikit, jemputlah seorang dua. Nabi kata ulang, apa dia? Seorang dua. Dia kata itulah 4-5 orang lah kot. Ajak pergi rumah saya. Lalu Nabi SAW bagi tuan-tuan semua ahli khandak, ada berita baik hari ini, kawan kita buat kenduri, semua jemput. Allah. Dia pergi habak suruh panggil seorang dua, panggil semua. Muka pucat Jabir. Mau tak pucat lagi, pergi semua. Malu, terbotul lah. Lalu Nabi kata Jabir, pergi balik rumah, periuk jangan angkat lagi, tak atas dapur. Roti tak apa lagi, saya pergi bakar. Jabir pun dengar, dia pun balik. Masa balik itu tuan-tuan, dalam perut dia duk gobra dah. Muka dia pun pucat. Isteri dia tanya pucat pasal apa? Dia kata mau tak pucat. Ni Nabi ajak mai semua. Isteri dia kata, Nabi tahu tak? Habang macam mana? Habang kata panggil 3-4 orang. Lepas tu Nabi dengar tak? Dengar. Isteri dia tak apa. Kalau Nabi dengar, tak ada masalah. Ni tuan-tuan peranan isteri. Bila isteri yang macam tu selesai lah. Kalau isteri pula ditambah tu dia lah, aku duk abang dah, panggil ramai-ramai buat malu kau ni. Ada ketika isteri menyabar isteri, suami. Dan kadang-kadang masa suami pula boleh bantu. Jadi kalau dua-dua orang ni saling faham memahami, selesai masalah banyak. Kadang-kadang suami pun ya dia terlajak, suami isteri peringat. Kadang-kadang isteri peringat. Begitulah. Begitu yang sahabat-sahabat Nabi buat. Bila sampai tuan-tuan, Nabi kata macam pesan tadi, Nabi pun Nabi kata semua masuk. Masuk beratok. Beratok, masuk barisan. Bukan masuk barisan tuan-tuan, silap. Uruskan barisan. Segi silap faham lah. Memang tak masuk barisan apa dah. Makan. Lepas makan tu, semua kenyang. Sahabat-sahabat yang pergi makan tadi kenyang semua. Dan hari tu bedak sampai ke petang tak habis lagi. Hak makan tadi tentera yang pergi gali parit. Hak duk rumah tu duk hantar sampai petang makanan duk banyak tu. Ini antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit boleh jadi banyak. Nabi perut lapar tuan-tuan, tapi warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa abah. Gunung-gunung pernah menawarkan diri untuk menjadi emas bagi beliau, tetapi beliau menolaknya. Nabi ni susah lapar, bukan terdesak, itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih macam tu. Kira-kira kau nak kaya pun boleh. Gunung tawar nak jadi emas, pi cangkui ambil ya. Pakai sahabat-sahabat pi cangkui nak apa guni ambil. Boleh, tapi Nabi tak mau. Tuan, masa susah mungkin boleh tahan. Duk pi cangkui emas, berebut emas berkelahi. Nabi faham sangat. Tuan, kita masa susah okey. Masa susah kita boleh bangkit, pergi sembahyang tahajud, Rabbana zalamna anfusana, boleh baca. Tapi kaya sikitnya ubah zalamna anfusana wa anfusini. Itu baru kaya sikit anfusini lah. Tuan, Nabi sangat-sangat tahu kita ni bila senang kita lupa. Maka Nabi pilih susah tadi, bukan terdesak, memang itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul laghwa wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengurangi hal-hal yang tidak berguna dan memulakan salam jika berjumpa dengan orang lain. Tuan Nabi dia sebut dalam ni yuqillul laghwa. Nabi sedikitlah tak ada benda-benda lara. Setiap patah yang keluar dari mulut Nabi ada nilai. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik. Ataupun bercakap baik pun tak ada benda nak bercakap dah, liyasmut, hendaklah dia diam. Dan yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi memulakan salam jika berjumpa dengan orang lain. Salam sebagai penghormatan. Alhamdulillah sekarang dah jadi biasa-biasa budaya dah. Dan budaya-budaya lah. Tapi ingat, salam itu adalah ibadah. Bila salam ibadah, selalu bagi salam yang tepat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita doa sahabat kita. Nabi ni kalau kok mana pun Nabi mula, sahabat nak mula duk berkembang tak dan. Makna dan kat Nabi. Begitu sahabat-sahabat bila jumpa sama depa ni pakat nak mula bagi salam. Memang bagi salam hukum dia sunat. Jawab salam hukum dia wajib. Wajib dengan sunat ni wajib lebih, tapi dalam bab salam sunat lebih. Sahabat tu berebut nak bagi salam. Dan saya ulang, saya sebut banyak kali di tempat banyak kuliah dah, salam ni ibadah. Bila ibadah kena bagi salam yang tepat. Assalamualaikum. Jangan buat jadi Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu hak jawab padang hak bagi kan. Assalamualaikum. Tu boleh gagah ke? Ada setengah tu haikum asaham. Tu lagi lah berat. Bagi salam, dan dalam salam tu apa dia? Doa. Selamat sejahtera, kita sejahterakan saudara kita. Kita tidak menyakiti dia, kita kena bantu dia. Daripada ucapan salam tadi. Kan, bagi salam masa dalam sembahyang tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita beralih kanan, pasang niat semua orang Islam yang ada belah kananku. Daripada Margoh ni sampai hujung dunia sana. Assalamualaikum. Daripada sini sampai hujung dunia. Kita bagi salam, kita rasa sayang dan cinta kepada sesama Islam. Tuan, baru satu tuan-tuan. Masa habis dah. Saya cadang dalam kitab Al-Qustulani tadi dia ada 10 tanda. 10 tanda. Tak apa kita baca tanda-tanda tu dulu. Ada masa ustaz-ustaz lain tolong hurai. Tanda yang pertama, ikut Nabi SAW. Sebahagian yang kita hurai tadi. Yang kedua, ar-ridha bima syara'ahu. Ridha dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Apa ajaran yang dibawa oleh Nabi kita terima. Tak ada komplain, tak ada protes. Itu ridha. Ridha hukum-hukum ketetapan yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu tanda cinta. Kalau hukum Nabi pun tak terima, tak relevan kot. Tak itu, tak ini. Maka itu dia tidak cinta kepada Nabi. Yang ketiga tanda cinta kepada Nabi, nasradinihi, bantu agamanya. Kena tolong sebar luas agama. Yang reti sikit-sikit, yang reti banyak-banyak. Cara mana yang kita boleh tinggikan agama Islam, kena buat. Baru nama cinta. Kalau tak apalah hampa buat dulu, aku kuai-kuai lah. Kuai-kuai. Kuai-kuai lepas tu duk tantu. Bantu agama. Yang keempat, at-tasalli anil masaib, bersabar ataupun berhibur musibah-musibah yang kena. Kita yang buat kerja Islam ni macam-macam musibah Allah bagi. Musibah tu jadi seronok pada kita. Dengan musibah tadilah kita menambahkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kasratu zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebut Nabi. Bukti cinta tu sebut Nabi. Tentu orang yang cinta Tengku Deraman, sikit-sikit saudara, zaman Tengku dulu. Zaman Tengku dulu titi bukan macam ni. Zaman Tengku dulu, semua zaman Tengku.
Pasal apa? Dia adalah pencinta Tengku Abdul Rahman. Orang yang cinta kat Nabi, dia sembang cerita Nabi. Nabi makan macam ni, Nabi minum macam ni, Nabi berakhlak macam ni, Nabi buat macam ni. Semua cerita Nabi. Kasratu zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ta'zimuhu inda zikrihi, membesarkan Nabi ketika disebut nama Nabi. Sebab tu bila orang sebut nama Nabi, kita semua sambung sallallahu alaihi wasallam. Yang tak sebut, orang tu hidung dia masin. Abkhalun nas, orang yang paling bakhil. Bila disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Yang ketujuh, asyauqu ila liqaihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Nabi, rindu nak berjumpa dengan Nabi. Nak berjumpa dengan Nabi. Sahabat dulu memang tiap-tiap hari kalau boleh tengok muka Nabi. Kita nak tengok bukan tak jumpa dah. Kita nak mimpi, kalau boleh nak jumpa, nak mimpi jumpa Nabi. Bercita-cita, idam sungguh nak jumpa dengan Nabi dalam masa mimpi. Kalau tak boleh dalam masa mimpi akhirat, nanti nak duduk dengan Nabi, nak tengok muka Nabi. Dan lagi tanda yang ke-8 cinta pada Nabi, hubbul Quran. Dia kasih, dia sayang kepada Quran. Banyak baca Quran. Tuan, hari-hari kita jangan kita lepas peluang untuk baca Quran. Baca Quran. Yang mengaji Darul Hadis pun kena baca Quran. Hadis pun baca lah. Tak pergi baca hadis, tak baca Quran. Yang ke-9, hubbus sunnah. Cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, yang ke-10, mahabbatu zikrihi, kasih sebut nama Nabi sallam. Moga-moga kita ulang cerita, ulangan tuan-tuan. Bukan ada cerita baru. Cerita ni ulangan saja. Kita peringat, saya peringat diri saya, peringat tuan-tuan. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku layak masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang yang tak nak. Yang nak boleh masuk, yang tak nak tak payah. Sahabat naik heran, ada lagi orang mana yang tak nak ni? Tanya Musa, kata yang dawai. Yang tak mau ni, yang tak mau syurga ni siapa dia? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa dia yang tak nak itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, dia boleh masuk syurga. Wa man asani, yang derhaka kepadaku, faqad aba, itulah orang yang tak nak. Jadi nak taat pada Nabi tuan-tuan, mesti ada ilmu. Saya menyeru tuan-tuan, kita tambahlah ilmu. Untuk melakukan taat kena tambah ilmu sesuai dengan Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dengan ilmu yang bertambah, insya-Allah harap-harap petunjuk pun bertambah. Jangan ilmu saja bertambah, petunjuk tak bertambah. Nabi ingat kita, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah huda, maka dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bahagian saya takat itulah tuan-tuan. Kalau ada yang salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu dari Allah, salah silap, kekurangan daripada diri saya yang lemah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum wahzul man khazala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.